Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Si arif yang dihampirkan dirinya kepada Allah juga diberi nur, cahaya yang menerusinya. Dia dapat melihat kehampirannya kepada Tuhannya, dan dia merasakan kehampiran Tuhannya Azza wa Jalla kepada hatinya. Dengan nur itu, dia dapat melihat roh-roh para malaikat, para anbiya, dan dapat melihat hati-hati kaum siddiqin dan roh-roh mereka. Dia dapat melihat hal ehwal mereka dan maqam-maqam mereka. Semua ini berlaku menerusi benak hatinya dan kebersihan batinnya. Lantaran itu dia sentiasa dalam kegirangan dengan Tuhannya. Itu adalah suatu perantara yang diambil daripadanya, lalu dibagi-bagikan kepada sekalian manusia. Ada di antara mereka yang menjadi petah lisannya dan terang hatinya, dan ada di antaranya yang terang hatinya dan kaku lisannya. Adapun si munafik pula, maka dia adalah petah lisannya tetapi kaku hatinya. Semua ilmu hanya pada lisannya sahaja, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Apa yang sangat aku takutkan pada umatku ialah si munafik yang petah lisannya, kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Muslimin dan muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini bagaimana kita menyebut golongan yang telah mendapat ma'rifatullah, bagaimana cara mereka menilai sesuatu, bagaimana mereka berfikir dan bagaimana mereka berbicara, dan bagaimana mereka meletakkan asas utama dalam setiap tindakan mereka, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka melazimi hal tersebut sehingga mendapat ma'rifatullah, maka Allah jadikan bagi mereka nur. Kalau sebelum ini kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, Allah kurniakan kepadanya cahaya. Apakah dimaksudkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim tentang golongan yang diberikan cahaya, tentang golongan yang dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu menjadi penolong dan pembantu kepada orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Artinya di sini Allah Ta'ala beritahu orang beriman sentiasa berada dalam cahaya Allah.
dan Allah keluarkan mereka daripada kegelapan. Bila mana Allah Ta'ala sayangkan hamba-hambanya, maka dijadikan baginya cahaya. Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan cahaya, dia tak akan dapat cahaya. Apakah cahaya yang dimaksudkan? Pertama, perlu kita tahu, manusia semuanya hidup dalam kegelapan, atau disebut sebagai zulumat. Daripada mula lagi kita duduk dalam perut, kita berada dalam kegelapan. Maka kita pun keluar di dunia juga dengan kegelapan. Mata kita tak boleh tengok lagi, mata pejam. Maka kegelapan ini terus menjadi sebahagian daripada hidup manusia, sehingga Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengeluarkan manusia daripada kegelapan ini. Kalau kita cerita tentang kegelapan, yang pertama ialah disebut kegelapan syirik. Siapa pun yang tidak beriman dengan Allah dengan iman sebenar, dia berada dalam kegelapan. Siapa pun yang mensyirikkan Allah, dia berada dalam kegelapan. Sehingga Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya dengan Islam, maka dia keluar daripada kegelapan syirik. Dan ini yang dimaksudkan dalam firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menjadi pembantu kepada orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan syirik itu kepada cahaya iman. Yang kedua ialah kegelapan jahil. Lepas kita beriman, lepas kita Islam, kalau kita biarkan diri kita ini tak belajar, kita berada dalam kegelapan kejahilan. Akhirnya kita tak tahu nak buat apa. Akhirnya kita tak tahu hukumnya bagaimana. Maka ini kegelapan jahil. Bila Allah sayangkan seorang hamba, Allah keluarkan dia daripada kegelapan jahil. Dalam hadis Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan padanya, dia beri faham agama. Sebab faham agama menjadikan dia keluar daripada kegelapan jahil. Ada orang Islam, comel dah Islam dia tu, tapi dia jahil, maka dia bercakap dengan lidah kejahilan. Kegelapan yang ketiga disebut sebagai kegelapan syahwat. Kegelapan syahwat ini ikut hawa nafsu. Mereka ini ikut hawa nafsu, membiarkan hawa nafsu mereka bermaharajalela, dan membiarkan hawa nafsu mereka ini menentukan setiap perkara yang mereka nak buat dengan membelakangi hukum. Nafsu kuat sangat. Walaupun orang ni ada ilmu, nafsu boleh pengaruhi dia. Apatah lagi yang tak ada ilmu. Allah Ta'ala menyebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan ia disesatkan dalam keadaan dia ada ilmu? Sebab apa? Bila nafsu ni, tuan-tuan sekalian, dia berdasarkan kepada kepentingan. Kita nak kaya, kita nak glamour, kita nak popular, kita nak orang kenal kita, kita nak dihormati, kita nak orang sanjung kita. Maka itu nafsu. Maka bila kita terlalu fokus sangat benda tu, lalu kita lihat bagaimana keadaan hidup kita ni, kita boleh berbalah tu. Sebab kita nak cari glamour sangat, maka dengan cepat penyakit-penyakit yang macam-macam datang pada kita. Sedangkan kita diajar hawa nafsu ini mesti tunduk pada syariat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang kau bawa. Kita nak makan, lapar, tu dah lapar, tapi banyak mana kita nak makan? Nak ikut nafsu ke nak ikut syariat? Bila kita ikut nafsu, apa yang kita makan tak boleh beri kekuatan pada kita, bukan lemahkan badan kita lagi. Kita nak tidur, banyak mana kita nak tidur? Tidur asalnya rehat untuk kuatkan badan, tapi bila kita tidur banyak, akhirnya dia akan melemahkan badan kita.
kita nak berkawan. Ramai mana kawan kita nak kawan. Kalau ikut nafsu kita nak kawan semua orang, maka datang syariat ajar kita. Tapi masa kita tak habis semua pada kawan-kawan kita. Sebab kita ada masa dengan Allah, dengan keluarga. Lalu kita kalau ikut nafsu, kita mengabaikan apa yang lebih utama, apa yang lebih penting. Ada orang diutamakan kawan-kawan dia, maka terabailah keluarga dia. Akhir rumah tangganya rosak. Ada orang pula terlalu lebihkan kawan-kawannya juga, akhirnya silaturahimnya rosak. Maka setiap benda tu dia tak boleh melampau. Sebab itu kita ada masa dengan kawan, masa dengan keluarga, masa dengan silaturahim. Kita ada semua masa-masa ini yang disebut oleh Rasulullah, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, dan berikan waktunya kepada empunyanya. Kita ada waktu dengan anak-anak, kita ada waktu dengan cucu, kita ada waktu-waktu itu semuanya disukat dengan sukatan syarak. Maka jangan ikut nafsu. Yang keempat namanya kegelapan maksiat. Tadi kegelapan syirik, kufur. Kemudian kegelapan jahil. Yang ketiga kegelapan syahwat. Yang keempat kegelapan maksiat. Bila seorang tadi buat maksiat, dia berada dalam kegelapan, dia tak nampak jalan keluar. Sehingga bila Allah sayangkan dia, maka Allah keluarkan dia daripada kegelapan maksiat untuk meninggalkannya dengan taubat. Sebab itu orang yang bertaubat, Allah jadikan baginya cahaya. Maka dia punya cahaya dalam kehidupan. Baik, ini kupasan ringkas tentang antara gelap dengan cahaya. Lalu kita nak sebut atau nak jelaskan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dia kata orang arif akan diberi cahaya oleh Allah, yang dengan cahaya tadi dia dapat mengenali banyak makhluk-makhluk Allah yang baik. Bahkan dia mengenali maqam mereka, kedudukan mereka. Bahkan dia mengetahui sifat dan hal ehwal mereka. Baik, bila kita tengok setiap orang dia ada pengetahuan sendiri untuk kenal seseorang. Orang kerjanya cikgu, dia boleh kenal cikgu. Dia tengok cara bergerak cikgu ni. Orang engineer dia pun kenal ni engineer, sebab yang cakap macam ni engineer je. Oh, ini orang korporat ni, sebab yang cakap jenis-jenis macam ni orang korporat. Ini kita kata polis ni kot, cara dia bercakap tu sebut undang-undang, akhtar itu akhtar polis. Kita kenal orang berdasarkan pengalaman kerja. Di sana ada golongan mengenali orang dengan cahaya Allah. Kita kenal orang, macam mana tuan-tuan kenal orang? Melalui pengalaman atau melalui maklumat daripada orang yang dekat kita. Siapa dia tu? Oh, dia tu pegawai bank, dia tu seorang arkitek, dia tu doktor. Kita kenal melalui orang, kita kenal melalui pakaian dia, kita kenal melalui jabatan dia duduk. Saya selalu tengok dia kat hospital tu, nampak gaya doktor tu, maka kita kenal cara tu. Pengalaman, pengamatan, pemberitahuan. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia mengenali manusia dengan cahaya, dengan nur. Untuk dia mengenalinya dari sudut, apakah orang ini membantu agama dia, ataupun orang ini boleh merosakkan agama. Sebab itu orang yang melihat dengan nur, siapa pun dia kawan, dia akan tambahkan agama dia. Dan siapa pun yang dijauhi kerana takut rosak agama dia. Maka dia menilai seseorang bukan kerana pengalaman dia, tapi bagaimana dia menyedari orang ni membantu dia untuk naik ke satu tahap dan tingkat di sisi Allah. Dan bagaimana juga dia tahu orang ni boleh menjejaskan agama. Saya berkawan dengan orang ni, saya tahu saya akan ada masalah dengan agama. Duk kawan dengan dia mesti subuh bangun lambat. Kawan dengan dia hilang kemanisan ibadat. Kawan dengan dia jadi macam tak fokus pada perkara akhirat. Maka kita tahu dia menjejaskan kita. Sebagaimana kita sebut, akhirat kelak, manusia yang berada sekeliling kita, wa imma dia akan memberi syafaat atau mendatangkan mudarat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kekasih-kekasih di dunia, kesemua mereka nanti pada hari akhirat kelak menjadi musuh, melainkan orang bertakwa.
Maka kita tahu siapa pun yang sekeliling kita ni, dia berkemungkinan menjadi musuh akhirat kita kelak, yang maksudnya boleh jejaskan kebaikan kita akhirat kelak, dia ambil kebaikan kita. Melainkan orang yang bertakwa, yakni orang yang akan tambah kebaikan kita dengan syafaat dia. Maka nur ini kita perlukan. Kita nak nilai orang dengan nur yang Allah beri. Para ulama menyebut kepada kita ataupun menerangkan kepada kita 10 cara untuk mendapat nur. Mendapat nur. Apa itu nur? Nur dari Allah, bimbingan dari Allah. Dan bimbingan dari Allah ini bergantung kepada orang itu sendiri. Wa imma dia dapat bimbingan melalui ilham atau mimpi, atau diberikan ilham, diberikan nur tadi melalui guru yang mursyid atau sahabat yang baik. Orang yang mendapat nur dari Allah, wa imma dia dapat direct terus ilham dari Allah. Maka dengannya dia dapat menilai, dia dapat ilham yang menjadikan dia berfikir. Sebab kita berfikir dia mesti ada alat. Tuan-tuan tak boleh fikir kosong. Okey, sekarang cuba fikir. Fikir apa? Kita tak mungkin. Dia kena ada satu alat. Ada orang berfikir dia mesti tengok dulu baru dia boleh fikir. Saya kena tengok dulu. Okey, saya fikir. Ada orang dia kena dengar dulu. Dengar baru saya fikir. Dengar dulu baru boleh fikir. Ada orang kena tahu dulu baru dia boleh fikir. Mana boleh kita fikir kosong-kosong? Tapi para orang yang dijaga oleh Allah Arif ini, dia dapat ilham Allah bagi dan dia fikir. Allah ilhamkan kepadanya dengan ilham yang baik. Atau nur yang Allah nak beri pada dia melalui mimpi yang baik. Nabi SAW menyatakan orang beriman, Allah kurniakan mimpi yang benar. Ru'yal mu'min sadiqah. Mimpinya benar. Dia bukan tidur sembarangan. Kalau kita tahu mimpi menjadi sebahagian daripada wahyu Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, maka mimpi juga menjadi sebahagian daripada ilham yang baik pada orang beriman. Maka mereka mendapat mimpi yang baik-baik. Maka itu nur dari Allah yang Allah campurkan melalui mimpi. Atau yang ketiga, dia mendapat nurnya melalui gurunya yang mursyid. Maka dia ada panduan, dia ada petunjuk dia, guru dia, mursyid. Maka guru kata, ni buat, ni jangan buat. Ni awak kawang, ni awak jangan kawang. Ni awak macam ni awak macam ni. Dia dapat nur dari Allah. Sebab gurunya tak akan memimpin dia, melainkan nur dari Allah. Dan yang keempat, melalui kawang-kawang yang baik. Kita kalau dapat kawang baik, kita dapat nur dari Allah. Sehingga kawan ni menjadikan kita semangat buat baik. Ini nur. Nur ni apa tuan-tuan? Cahaya yang dapat suluh kita benda betul, benda salah. Cahaya dapat suluh benda yang jadikan kita dekat dengan Allah atau jauh. Cahaya yang dapat menyuluh sama ada kita dapat redanya atau murka Allah. Kita nampak daripada tindakan ini Allah redha, maka kita akan buat. Oh, ini Allah murka, kita tak nak buat. Maka nur kita dapat peroleh melalui cara 4 cara, mengikut keadaan kita. Wa imma saya kata seorang mendapat dari ilham, mimpi, guru yang mursyid atau kawan yang baik. 4 cara. Baik, kita lihat bagaimana kita nak kuatkan nur, penerimaan nur dalam diri kita. Yang pertama kata ulama, ialah dengan cara kita benar-benar menjaga segala rukun iman dalam kehidupan kita. Apa maksud tahqiq arkanil iman? Tentang rukun iman di sini dan juga cabang-cabangnya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 60 cabang. Maka kita nak melazimi iman ini daripada asas keimanan, iaitu beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Itu asas rukun iman. Sehingga kepada tuntutan iman itu sendiri yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dia
Iman ini dia ada peringkat tertinggi sekali. Yang Nabi kata, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Peringkat tertinggi nilai iman itu ialah dia memelihara kalimah la ilaha illallah. Jangan ada benda yang boleh menjejaskan kalimah la ilaha illallah. Peringkat paling rendah iman ialah buang benda yang menyakitkan di tengah jalan. Itu iman. Nabi menamakannya iman. Maksudnya orang yang tengok tengah jalan tu ada benda yang boleh menyakitkan orang, ganggu orang, dia buang, dia tu ada iman. Jadi tak peduli, kita ada iman. Sebab Nabi kata apa? Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Serendah-rendah iman ialah membuang benda yang menyakitkan di tengah jalan. Wa iman menyakitkan dengan maksud duri, lubang, atau menyakitkan pandangan, sampah. Kita buang sampah pun sama. Tengok sampah kotor ni, orang tengok pun tak sedap. Kita pun buang. Apatah lagi rumah-rumah Allah. Apatah lagi tempat-tempat pengajian, nampak tisu, nampak ni kuku orang lah, bulu hidung ada belakang ni, kita ambil buang. Sebab ada orang dia bila duduk rumah Allah, even tempat mengaji, dia macam tak jaga sangat kebersihannya. Kadang tisu dia tinggal, dia terenguh dia tinggal. Dia kata bukan rumah dia. Maka dibiarkan tempat-tempat yang orang ingat Allah dengan kotoran-kotoran tersebut. Seorang nampak buang, maka dia tanda dia ada iman. Yang tak buang tu dia ada masalah iman dia. Maka ini perkara pertama untuk mendapat nur. Siapa yang sibuk dengan segala perkara yang berkaitan keimanan ini, atau dengan bahasa mudah, segala ketaatan pada Allah, maka mudahlah dia menerima nur. Kita sekarang sedang mempersiapkan diri kita, apakah kita mendapat nur Allah atau tidak. Bagaimana persiapan kita? Persiapan pertama, jaga segala kebaikan yang mendorong, yang meningkatkan iman kita. Yang kedua, kata ulama, ialah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Apa maksud takwa kepada Allah? Maknanya apa yang Allah Ta'ala larang, maka jangan buat. Apa yang Allah suruh, maka berusahalah untuk buat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan kuatkan keimananmu kepada Rasulnya. Allah akan memberikan kamu 2 kali ganda daripada rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya yang dengannya kamu dapat berjalan, dan Allah ampunkan dosa kamu. Allah pengampun dan penyayang. Kata Allah, kalau kamu bertakwa pada Allah dan beriman dengan Rasul dengan sungguh-sungguh, maka kami akan jadikan bagi kamu cahaya, dapat cahaya. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali kita berpaling daripada maksiat, Allah akan berikan kemanisan dalam ibadat. Setiap kali kita menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menjadikan bagi kita nur. Kita makin benci dengan benda tu. Makin kita jauhi benda jahat, kita makin benci. Akhirnya bukan kadang benci, kenal pun tak. Kita dah tak tahu mana tempat-tempat jahat ni. Dia jauhnya kita. Ada orang dia masih kenal tempat jahat. Saya tahu tak kat mana tempat pelacur berkumpul, tempat sekian tahu, dia masih tahu walaupun dia dah tak buat. Ada sama peringkat orang ni, dia jauh ditinggal, tempat pun dia tak kenal lagi. Ya, awak dulu kan memang suka buat benda tak elok kan. Awak kenal lagi tempat, tak kenal dah. Saya dah tak ingat. Allah lupakan dia. Sampai kat dia tak tahu lagi mana tempat tu. Dan dia tak kenal lagi mana orang-orang yang dulu mungkin dia tak buat, tapi bapa ayah ni kenal lagi. Bapa ayah, mak ayah, anak ayam, kenal belaka. Jenis ayam dia kenal belaka. Tapi bila dia benar taubat, ayam ni semua dia tak kenal. Tapi saya katakan ada orang memang dia dah taubat, tapi kalau kita tanya dia bapa ayam, kenal. Dia ada senarai bapa ayam, dia ada senarai mak ayam. Jadi ni bukan yang jenis timbang kilo ni. Ni maksiat ni, jenis maksiat. Tapi ada orang, Masya Allah, dia tak kenal lagi. Walau dia pernah terjebak dengan benda itu, tapi Allah lupakan dia, tak tahu. Saya tak tahu. Dia macam kosong daripada benda itu. Kenapa? Allah jadikan baginya cahaya. Bila terang cahaya, maka dia lupa maksiat.
Tetapi bila cahaya kita sama-sama, maksiat masih nampak. Itu dalam diri kita tu masih lagi cita-cita nak buat maksiat. Cahaya tu sama. Masih lagi cita-cita nak ambil duit orang. Ada. Masih lagi ada cita-cita nak buat jahat. Walau tak buat dah, tapi dalam hati tu macam nak lagi tu ada. Maka benda ni yang kita kena jauh. Cahaya tu kena kuat, biar benda maksiat terus padam dek terangnya cahaya. Dan yang ketiga, kata ulama, untuk mendapat cahaya Allah, ila ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan menjadi satu tajuk khas yang disebut oleh para ulama. Bila mana kita tundukkan pandangan daripada perkara yang haram, tak kira tunduk pandangan daripada melihat perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, atau menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, menundukkan pandangan pada perkara yang tidak perlu. Tak perlulah kita nak tengok benda tu, tak perlu untuk kita tengok. Ya, kalau perlu, macam kita kata, oh, ni tengok filem, tak macam-macam filem, kita tak perlu tengok, lalu kita tundukkan pandangan. Kita tak ada hajat. Maka lagi kuat kita tunduk pandangan, maka lagi kuat nur itu datang. Ini disebut oleh Syah Al-Karmani bila beliau ditanya ketajaman firasat dan cahaya Allah yang dimiliki, maka disebut antaranya tunduk pandangan. Selain daripada makan halal, selain daripada ketaatan yang kita buat. Ya, ada orang dia buat taat banyak, tapi pandangan belum tunduk sepenuhnya, maka nurnya tak kuat. Kita nak nur ini. Sebab dengan nur tadi, kita akan dapat melihat semua kebaikan hamba-hamba Allah terpilih. Sehingga tidak mustahil seorang itu dapat melihat malaikat. Mereka dapat melihat malaikat, mereka dapat melihat para nabi, mereka melihat semua benda itu. Maka tidak mustahil. Wa imma Allah jadikan mukaddimah mereka melihatnya di dalam mimpi-mimpi mereka, atau mereka melihatnya dengan ilmu mereka. Kata kita ni, bila kita ada ilmu, kita macam boleh bayang benda tu. Bayang. Kita baca sejarah kaum Samud, baca macam bayang benda tu. Allah beri kepada kita tasawur, bayangan yang kuat. Pernah guru kami menceritakan, satu hari beliau baca sirah Rasulullah, 40 buah kitab, sumbat sirah Nabi. Sehingga dia kata dibawa pada satu alam lain, dia macam imajinasi dia. Sehingga dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca hari itu 40 buah buku sirah Rasulullah. Macam kita kalau kita tanya, kita baca tak buku sirah Nabi, buku tentang pelakon-pelakon, penyanyi, kita baca. Buku tu yang kita mengadap depan, namanya Facebook. Kita mengadap, baca tentang mereka, apa filem baru mereka, apa dia income mereka, kekayaan mereka, semua itu kita nak tahu, sehingga benar kita kenal mereka. Tapi Nabi SAW, kita ada tak usaha nak baca sirah Rasulullah sampai khatam, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam lahir sampailah baginda wafat. Peperangan yang dilalui Rasulullah, para isteri Nabi, para anak Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah, di Madinah, bagaimana Rasulullah SAW dengan akhlak baginda, dan kesabaran baginda, kelembutan baginda, tawaduk baginda, bagaimana penyabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah beribadat, bagaimana Rasulullah bermusafir, bagaimana Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail. Baca tak sirah tu? Sebab tu kita tak ada gambaran. Itu jadi mimpi hantu belaka tu. Kalau kita beri sedikit masa untuk baca sirah Rasulullah. Hari ini saya nak baca tentang peperangan Rasulullah. Ada 27 peperangan Nabi pernah sertai. Dan perang yang paling besar yang Nabi bawa bala tentera ialah perang Tabuk. Perang yang paling sukar sekali yang disebut sebagai Sa'atul Usrah, ini perang Tabuk. Perjalanan perang tadi, ni perang Rasulullah SAW paling sedih sekali dalam perang. Ini perang Uhud. Apa yang Rasulullah alami dalam perang Uhud. Kalau seorang meletakkan masa untuk belajar sirah Nabi SAW,
maka Allah akan berikan kepadanya. Ini tentang orang kata cinta Nabi, dia tak akan sempurna tanpa ilmu. Kalau tuan-tuan tengok dan dengar orang kata yang mimpi jumpa Nabi SAW secara kerap, bukan jenis sekali jumpa tu tak jumpa, secara kerap, semua mereka ialah pada pencinta sirah Rasulullah. Kalau kita minta mereka cerita tentang Rasulullah, mereka cerita sebagaimana kita nampak. Kita cerita tu, dia tu macam nampak cerita. Orang dengar, sementara orang tu kan cerita. Yang tengah dengar tu dapat macam bayang. Ini zaman Nabi SAW. Ini kekuatan yang diperoleh oleh orang yang berilmu. Jadi, perkara yang boleh menjadikan kita dapat cahaya Allah dengan dapat melihat yang disebut oleh Syamsul Qadir tadi ialah tundukkan pandang. Yang keempat, kata ulama, ialah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Tadi kita dah sebut tentang sirah Nabi. Sirah yang perjalanan hidup. Ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Orang yang jaga betul sunnah Nabi SAW, maka orang ni Allah beri dia cahaya. Sehingga dengannya dia dapat mengenali orang tu pandai, orang alim, orang soleh, orang muttaqin, sekian-sekian orang. Dan kita praktik sunnah paling mudah, sunnah tidur. Apa yang Nabi SAW lakukan waktu bagi dia tidur? Nabi kebas tempat tidur, takut ada serangga. Terutama kita pergi tempat baru, melancong pergi hotel. Oh, jangan hotel bang rebah tu. Jangan kebas-kebas dulu. Ada lipang ke? Ni ada tangkar mangkar sihir ke? Kita pun tak tahu. Dia ajar kita kebas dulu. Ni kain selimut, kebas dulu. Mana tahu ada duit dolar kat situ. Mana tahu ada benda tu, benda ni. Banyak benda yang kita boleh uruskan dahulu sebelum tidur. Bukan jenis nampak je katil, bang jatuh. Kebas dulu bantal tu. Ia menyelamatkan kita. Itu sifat Nabi SAW. Nabi baca sekian-sekian surah. Memang surah untuk disapu pada badan Rasulullah atau untuk dibaca. Kemudian Nabi baca doanya. Kemudian bila mana Rasulullah terkejut apa yang doa yang Rasulullah baca, sampailah Nabi bangun qiyamul lail. Dan ini semua sunnah mudah yang kita belajar dulu. Sunnah makannya, macam mana Rasulullah makan. Kemudian belajar sunnah keluar rumah macam mana, sunnah melakukan perjalanan. Kita mulakan dengan benda yang memang rutin kita buat. Bagaimana sunnah Nabi melayani isteri. Melayani isteri macam sunnah Nabi. Melayani anak-anak, melayani cucu, menteladani baginda SAW. Orang yang letak kesungguhan dia untuk berpegang dengan sunnah Nabi SAW, Allah jadikan dia tapak cahaya yang terbesar. Allah jadikan dia bercahaya. Allah beri dia cahaya. Tentang kita ni, bila buat satu dengan ilmu dah nampak hebat. Apatah lagi kita buat satu dengan sunnah Nabi. Kerana sunnah Nabi mengatasi ilmu itu sendiri. Bukankah sunnah Nabi salah satu cabang ilmu? Dan ilmu sunnah Nabi. Tetapi kalau kita sebut ilmu, just pengetahuanmu. Mungkin kita dapat pahala, mungkin tak dapat. Tetapi bila sebut sunnah Nabi, automatik pahala. Automatik pahala. Satu yang kita buat berdasarkan ilmu, barangkali untuk selamatkan kita daripada mudarat. Cara kita baiki motor, untuk selamatkan dengan mudarat motor tadi. Just untuk kebaikan duniawi. Tapi ilmu yang berkaitan sunnah Nabi, ia untuk kita dapat pahala dan keselamatan akhirat. Di samping maslahat duniawi. Kita nak baca Quran pun sunnah Nabi sebelum baca Quran. Pegang. Kerana setiap kali kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, Allah jadikan bagi kita cahaya. Ini dia sifat orang arif punya cahaya. Kalau kita tak dapat jadi macam orang arif, tuan-tuan, kita ada yang para ulama sebut perkara yang boleh menjadikan dalam kehidupan kita punya cahaya. Sehingga dengan cahaya tadi kita dapat melihat kebaikan. Kita dapat melihat nikmat Allah. Kita dapat melihat tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan kita dapat menilai sesuatu dengan syukur, mengatasi dengan kerenah buruk kita. Kemudian kata ulama yang kelima ialah menunaikan solat dengan sempurna dan khusyuk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berkata, as-salatu nurun. Solat itu cahaya. Pertama, cahaya dalam kubur. Yang kedua, cahaya waktu dibangkitkan.
Yang ketiga, cahaya dalam hati. Yang keempat, cahaya pada wajah. 4 kata ulama tentang cahaya tadi. Cahaya yang mana? Pertama, dalam kubur tu gelap, solat itu jadi cahaya. Itu Nabi sebut as-salatu nurun, sembahyang tu cahaya. Tuan-tuan nak suruh terang macam mana kubur, maka banyakkanlah solat. Kita rumah kita nak suruh terang, kita banyakkan lampu Kalimantan, LED, terang rumah kita. Pasang semua, nampak macam siang. Maka lampu untuk kehidupan kita ni dalam kubur, solat. Sebab tu kata Abu Darda, solatlah 2 rakaat waktu malam untuk kegelapan kuburmu. Apatah lagi orang yang melazimi solat berterusan, dia akan menjadi cahaya kat kubur. Yang kedua, cahaya akhirat kelak. Bangkit orang beriman dengan cahaya. Bermula cahaya wuduknya, sampailah cahaya solatnya. Dan yang ketiga, ini yang kat dunia pula, dia akan cahaya kat hati dia. Itu orang kalau solat, dia tak kena pukau, kerana bercahaya hatinya. Itu orang yang jaga solat, dia tak mudah kena tipu, kerana bercahaya hatinya. Dan yang keempat, cahaya wajahnya. Tetapi orang yang jaga solat nampak cahaya. Tuan-tuan tengok macam ni. Cuba tuan-tuan perhati muka dan cermin. Tengok dan cermin, okey, muka biasa. Pergi ambil wuduk, kemudian tengok balik dan cermin. Oh, ada cahaya sikit. Ni bukan untuk kita riak, untuk kita tunjuk kesan solat. Okey, tuan-tuan solat, tuan-tuan tengok balik dan cermin. Ada seorang ulama, dia memang suka tengok muka cermin. Dia suka tengok cermin. Bukan nak tengok dia handsome, tak handsome, dia nak tengok cahaya, nur. Dia paling bimbang bila ada kegelapan pada wajahnya. Pasti ada maksiat yang dia buat. Setiap kali dia melihat cermin, dia akan tengok wajah dia. Tengok. Okey, alhamdulillah dia tahu kesan solat, kesan wuduk, nampak nur. Kita orang yang terus pelihara solat, memang kita tengok beza. Kalau tuan-tuan tengok beza wajah orang beriman dengan orang kafir, beza. Kadang-kadang dalam kelompok orang kafir tengok wajah orang beriman lain, cahaya nur dia lain. Dan beza juga orang beriman yang solat dengan orang Islam tak solat, nampak beza. Ni tak solat, muka dia kusam, nampak gelap, nampak tak ceria. Ni yang solat nampak cerah, walaupun kulit dia hitam, nampak ada nur dia. Apatah lagi yang melihatnya orang yang ada nur, lagi terang nampak. Tapi kalau lihat dia yang mata buta, memang tak nampak lah. Kalau itu, kalau kita solat, kita nak kuatkan cahaya Allah dalam diri kita, solat tu jaga elok-elok, biar ada tomak ninahnya, biar ada khusyuknya. Walaupun kita solat cuma 2 rakaat pada waktu malam hari, biar khusyuk. Jangan solat banyak tapi dia punya laju lain macam, dia tak khusyuk. Kita selalu sebut, praktikkan 2 rakaat solat yang sempurna. Tuan-tuan, dalam sehari ni, cuba kita buat solat paling bermutu kita mampu buat. Cuba buat paling bermutu, kita nilai sini. Itu jangan kata Allah nilai, kita nilai dulu. Agak-agak dalam 5 waktu solat kita buat, mana satu solat paling khusyuk? Tuan-tuan jangan jawab dalam komen lah, tanya di sini. Dalam 5 waktu solat saya solat mana paling khusyuk? Yang ni kata paling khusyuk solat zuhur. Solat zuhur paling khusyuk. Yang ni kata solat subuh paling khusyuk, sebab kita fresh otak, paling khusyuk sekali. Yang kata saya solat paling khusyuk adalah solat maghrib. Kenapa? Dah habis kerja belaka dah, tenang, pukul 5 balik dah, tenang, tak ada, habis kerja, maghrib paling khusyuk. Yang ni kata solat paling saya khusyuk solat isyak. Kenapa? Perut dah kenyang, dah khusyuk. Yang ni pula mungkin kata solat paling saya khusyuk zuhur. Kenapa? Sebab saya kerja separuh hari, zuhur tu saya dah tak ada apa urusan. Tetapi kalau dalam 5 solat kita dapat nilai ia berbeza, maka kita belum dapat solat yang sempurna, sehingga kita tak dapat membezakan semua 5 solat itu sama. Maka itulah cahaya yang kuat. Kalau tuan-tuan masih membeza-bezakan, berarti kita masih lagi ada masalah. Agama kita berdasarkan emosi, stabil tak stabil. Umpama tuan-tuan ada 5 anak, kalau tuan-tuan masih dapat beza-bezakan anak, tuan-tuan tak dapat, belum ada kasih sayang semua untuk anak-anak. Kita ada ni lebih sayang ni tak, sampai kita nampak semua sama. Maka benar kita ada sifat sayang yang sama. Sama juga pemimpin, dia nampak rakyat sama,
maka baru dia jadi pemimpin. Kalau dia nampak yang sokong dia okey, yang tak sokong dia siap kau, dia belum pemimpin. Itu cuma pemimpin parti, bukan pemimpin negara. Kita kena beza pemimpin parti dan pemimpin negara. Kalau ada orang dia pemimpin parti, dia dah nampak orang sama, maka dia layak untuk jadi pemimpin negara. Dia ada waktu memang orang tu pemimpin parti. Tapi kalau dia jadi menteri, dia jadi tu, dia dah tak boleh melihat secara parti. Dia perlu melihat secara umum rakyat. Tapi ramai yang gagal faham ayat tu. Dia masih lagi melihat secara partinya. Kerana itu dia tak akan disokong lagi bila partinya lemah. Sebab dia tidak disokong oleh rakyat. Tapi kalau seorang yang saya katakan, bila naik jadi pemimpin, dia melihat semuanya rakyat. Walaupun ada ni sokong dia, ni tak sokong dia. Tapi ini semua rakyat aku. Ini yang dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini Syiah, ini Khawarij, tapi semua dilihat sebagai rakyat. Akhirnya zaman Umar bin Abdul Aziz tak ada peperangan sesama mereka. Sebab Umar bin Abdul Aziz tak melihat Khawarij sebagai musuh, even Syiah sebagai musuh, tapi melihatnya sebagai rakyat. Maka diberikan apa yang dibimbangi, keselamatan, keamanan. Akhirnya zaman tu Syiah tak ada perang dengan kerajaan Umayyah, Khawarij juga tak perang. Semuanya aman. Sebab Umar bin Abdul Aziz melihat semuanya rakyat. Dia tengok orang Kristian pun rakyat. Dia tak ada sifat, kita katakan, melihat perbezaan yang tak dibenarkan. Perbezaan yang dibenarkan, ya. Yang tak dibenarkan oleh Islam. Ya, orang dia pemimpin, dia kena melihat rakyat tu sama. Dia suruh keadilan. Hatta kalau Yahudi dizalimi, dia perlu dibela. Kan ini keadilan. Ini yang berlaku pada zaman kegemilangan umat Islam. Dia tak kisah apa, kalau awak dizalimi, awak berhak mendapat balik hak awak. Kalau awak zalim, walau siapa pun awak akan diadili. Kalau awak zalim. Maka ini bagaimana melihat sesuatu. Baik, solat yang saya sebutkan tadi, kalau kita boleh ikhtiar, tuan-tuan sekalian, solatlah 2 rakaat yang paling khusyuk kita boleh buat. Biar dalam setiap hari ada solat yang paling khusyuk kita buat. Maka itu latihan. Sehingga sampai satu waktu semua solat sama di sisi kita. Yang keenam, kata ulama, ialah menjaga maruah diri. Siapa pun yang boleh menjaga maruah dirinya, maka dia ada cahaya. Tuan-tuan tengok semua para nabi, para rasul, para siddiqin, para ulama, yang ketara dalam hidup mereka, selain daripada ilmu mereka, takwa mereka, ialah mereka menjaga maruah. Mereka tak akan buat perkara menjatuhkan maruah. Hatta kalau perkara itu secara hukum tak ada masalah, tapi maruah. Tuan-tuan, bila kita sebut hukum dan maruah, apakah ia berbeza? Dan hukumnya ada hukum untuk orang awam, ada hukum untuk orang yang khusus. Umpama beginilah, tuan-tuan, kalau kita sebut menyanyi, kita sambil pergi pasar raya, sambil bersyur, sambil menyanyi, senang hati, baru dapat bonus nyanyi. Okey tak? Okey, bukan salah, tak berdosa. Tapi orang tengok kita macam mana? Tuan-tuan pergi pasar raya, tuan-tuan nyanyi seluruh. Bukan nyanyi kuat-kuat, biasa-biasa nyanyi sambil belik pakaian, nyanyi lagu. Sambil itu nyanyi, tak kira, kalau tak ingat lagu lain, lagu negaraku pun okey lah, tapi nyanyi. Orang tengok kita macam mana gitu? Orang tengok kita, kita tak buat benda dosa, tak dosa apa pun. Orang tengok, pelik no ni nyanyi. Dengan orang yang bila dia tadi sama ada dia diam atau dia zikir, orang tengok dia macam mana? Bermaruah. Orang tengok dia bermaruah. Pakaian misalnya, baik, kalau dipakai biasa-biasa, orang tengok biasa je, biasa, tidak menampakkan apa. Tapi bila orang tu orang soleh, dia akan memakai pakaian nampak soleh dia. Kenapa? Dia jaga maruah. Apakah dia tak boleh pakai? Boleh, dia pun tak kata haram, tapi dia jaga maruah. Kalau tuan-tuan dapati orang-orang yang dekat dengan Allah, ialah mereka paling menjaga maruah dia. Ni kita kadang-kadang makan sini, makan sana, okey je, tapi mereka bila makan, mereka jaga maruah mereka. Mereka tahu tempat sesuai makan, tempat tak sesuai. Bukan cerita hukum halal haram di situ. Ya maklum, halal itu maklum kita makan. Tapi mereka ambil yang lebih tinggi lagi, maruah. Maruah yang tinggi. Kerana itu orang yang jaga maruah ni lebih dekat dengan cahaya Allah. Kerana Allah akan memilih hamba-hambanya yang paling tinggi menjaga maruah. Yang paling tinggi menjaga maruah ialah para nabi. Diikuti oleh para siddiqin, para awliya, para wali-wali Allah. Mereka orang yang akan menjaga maruah diri mereka. Sebab itu mereka tak berbalah dunia kerana menjaga maruah. Dunia tak apalah, lebih kurang sudahlah. Mereka tak bertekak dunia. Kerana itu maruah.
Bukan maksud mereka mudah dibuli, tidak. Mereka ada cara tersendiri. Sebab tu kalau kita cerita orang yang suka menjaga maruah, wa'imah cara pakaian, cara berjalan, bawa ke tempat yang mereka nak pergi pun, kerana mereka menjaga maruah mereka. Yang ketujuh, kata ulama', ialah orang-orang yang sentiasa sanggup keluar malam untuk pergi ke masjid. Dalam hadis Nabi kata apa? Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira orang yang suka berulang alik di masjid pada waktu malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Baik, fi dhulam dalam kegelapan artinya subuh dan isyak. Siapa yang sanggup keluar daripada rumah dia subuh dan isyak untuk solat berjemaah, imam masjid ke surau atau tempat-tempat solat berjemaah, dia sanggup keluar malam. Biasa orang malam-malam gelap ni tak nak keluar dah, tapi dia keluar, Allah akan berikan kepadanya cahaya. Dan yang ke-8 kata ulama' ialah doa supaya dapat cahaya. Dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, antara doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. 10 cahaya. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Ya Allah, jadikan pada pandanganku cahaya. Ya Allah, jadikan pada pendengaranku cahaya. Ya Allah, jadikan di kananku cahaya. Ya Allah, jadikan di kiriku cahaya. Ya Allah, jadikan di atasku cahaya. Ya Allah, jadikan di bawahku cahaya. Ya Allah, jadikan di hadapanku cahaya. Ya Allah, jadikan di belakangku cahaya. Ya Allah, jadikan bagiku cahaya. Dan riwayat yang lain, wa'adzim li nura, ya Allah, besarkan cahayaku. Orang beriman bergerak dengan cahaya sekeliling tubuh dia. Mata dia ada cahaya, telinganya ada cahaya, atas dia ada cahaya, bawah cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, dirinya bercahaya. Dan untuk dapat cahaya semua ni kena doa pada Allah. Doa. Khususnya kalau kita dalam perjalanan ke masjid, dalam perjalanan nak menuntut ilmu, dalam perjalanan untuk solat Jumaat, baca doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, pada pandanganku cahaya, pada telingaku cahaya, pada kananku cahaya, pada kiriku cahaya, pada atasku cahaya, pada bawahku cahaya, pada depanku cahaya, pada belakangku cahaya, dan jadikan aku bagiku cahaya. InsyaAllah tuan-tuan, dalam perjalanan kita menuntut ilmu, Allah jadikan ini semua berfungsi untuk kita tangkap ilmu tu dengan baik. Itu ada orang datang majlis ilmu tak sama perolehan dia. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat separuh, ada yang mungkin tak dapat apa. Dapat apa tadi pergi majlis ilmu? Kenyang perut, yang kasih lemak tu. Dapat dia ceramah apa? Tak ingat. Tapi nasi lemak ingat lauk apa? Telur, lauk goreng, ayam goreng ingat. Yang ceramahnya tak ingat. Tapi alhamdulillah kita dah pergi tempat baik, cuma perolehan berbeza. Ada orang dia boleh cerita sama macam orang tu cerita. Ada orang yang betul-betul menarik perhatian dia boleh cerita. Ada orang kalau ustaz tu bagi poin 8, dia ingat 2 je. Yang 8 nanti kita tengok nota. Ada orang dia bagi 8, memang dia ingat 8. Ada satu ketika Abu Hanifah dia mengajar. Dalam kuliah tadi dibaca sekitar 51 hadis. Tengah ceramah ni spontan baca hadis. Rasulullah bersabda, Rasulullah. Dan banyak anak murid dia seorang ingat semua. Namanya ialah Abu Yusuf Asy-Syaibani. Dia ingat dalam keadaan dia tak tulis, sebab dia miskin, tak ada duit. Dia orang miskin datang mengaji. Yang lain ni orang kaya ni dengan iPhone, iPad tulis belaka ni. Kertas dengan ni, kalau cerita orang zaman sekarang tulis. Tapi tanya tak ingat. Nantilah saya tengok balik kat mana simpan. Ada seorang ni dia tak buat buku, tak buat pen. Dia orang miskin, namanya Abu Yusuf Asy-Syaibani. Ketika mana Abu Hanifah suruh diulang apa yang dibaca dalam kuliah,
maka dia boleh ulang semua. Dia dapat tangkap nur yang kuat. Akhirnya Abu Hanifah menjadikan dia sebagai anak angkat. Beri pakaian, beri peng, beri kertas, beri biaya bulanan, harian, semua makanan semua. Kali itu Abu Yusuf dia amat berhutang budi pada tok gurunya dengan cara yang paling banyak bagi dia. Bukan sekadar berhutang budi kerana tok guru dia bagi ilmu, tetapi tok guru dia bantu dia untuk dapat ilmu, sehingga dia dapat menjadi orang paling alim zaman dia dan menjadi orang kedua penting selepas Harun Rashid. Harun Rashid atas sebagai khalifah, dia nombor 2. Sebagai membalas jasa tok gurunya, maka disebarkan mazhab Abu Hanifah, Hanafi semua. Sebab mazhab pada ramai pengikut dalam dunia Hanafi. Dan dunia ni tuan-tuan, mazhab paling banyak sekali Hanafi. Yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. Tapi paling banyak sekali Hanafi. Hatta di Mesir, walaupun orang kita ramai orang Malaysia belajar kat Mesir, mazhab paling banyak di Mesir je ialah Hanafi. Pensyarah Universiti Azhar paling banyak Hanafi, diikuti dengan Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Maka Abu Yusuf kerana mengenangkan jasa tok guru dia, maka disebarkan mazhab. Sehingga siapa pun nak kerja kerajaan, syaratnya mazhab Hanafi, syarat dia. Itu masa tu ramai orang tukar mazhab sebab nak kerja, tukar mazhab. Tapi itu hal lain lah. Tapi kita nak cerita macam mana mendapat ilmu tu perlukan satu nur. Itu yang saya katakan bila tuan-tuan pergi menuntut ilmu, baca doa ni, ya Allah jadikan di hatiku cahaya, jadikan pada pandanganku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, dan jadikan bagiku cahaya. Makanya kita duduk menuntut ilmu tuan-tuan, kiri kanan kita cahaya. Ni tak menuntut ilmu tu gelap, tak nampak cahaya, tidur gelap. Itu sebab tak ada orang tu tak nampak cahaya, gelap. Saya pergi kuliah Ustaz bila nampak gelap. Ya, awak pejam mata, memang gelap. Tak ada cahayanya awak nampak. Yang kanan pun gelap, tidur juga belah kanan dia. Yang kiri pun gelap, depan pun gelap. Jadi bila kita sebut tentang doa ni kepada Allah, ia membantu kita untuk benar-benar bersedia mendapat cahaya Allah. Tetapi kita kena ingat, saya dah sebut asal kita ni asalnya gelap. Daripada perut ibu kita gelap, sehinggalah Allah Ta'ala beri kita cahaya demi cahaya. Maka cahaya sebenar yang kita nak sehingga kita dapat melihat dunia ini dengan sementara. Ini kerana pandangan kita gelap lah, tengok dunia ni macam kekal. Itu bersungguh untuk dunia, akhirat buat lebih kurang. Sebab apa? Gelap pandangan kita. Itu kalau orang janji untung dunia, berebut. Orang sebut untuk akhirat, tak percaya. Ni labur 100 dapat 1 juta, labur sampai bankrupt. Tipu 4 kali pun, 5 kali pun tak apa. Kenapa tuan-tuan? Mereka tak punya cahaya. Kalau cerita keuntungan akhirat tak nampak, cerita untung dunia berebut, walau tak untung pun kena tipu. Kenapa banyak penipuan kat dunia? Kerana orang lebih ramai melihat, percaya pada janji makhluk berbanding janji Allah. Kita kalau seorang tu percaya kepada Allah dengan sebenar, janji Allah, tak ada orang kena tipu atas dunia. Yang banyak penipuan hari ni, skamer, macam-macam jenis skamer. Kenapa? Kerana semua orang melihat dunia itu tempat yang kekal. Sebab tu mudah kena scam semua. Hari ni industri paling besar ialah industri skamer, terbesar. Industri paling besar. Kalau industri perkapalan, kalau industri petroleum, kalau industri elektronik, sehingga skamer menjadi satu industri. Semua orang tahu cara nak skamer. Bayangkan WhatsApp kita pun dia boleh scam, boleh hack Telegram kita semua. Habis ni buat ni, boleh pindah data bank lah, itu dan ini. Skamer akan menjadi satu industri terbesar di dunia. Kenapa? Kerana manusia makin cinta pada dunia. Yang terselamat daripada skamer ini cuma orang-orang yang melihat dengan cahaya Allah. Orang yang melihat dengan cahaya Allah, maka Allah pelihara dia. Dia tak akan tertipu dengan dunia sebab dia lebih percaya janji Allah. Dia tak letakkan janji manusia betul janji Allah. Allah kata kamu buat macam ni, Allah lindungi harta kamu, Allah jaga harta kamu, saya akan buat yang ni. Walaupun dia tak nampak dijanjikan pulangan duniawi secara janji kosong ini,
Tapi dia melihat. Tapi kita jangan lupa, Allah kalau berjanji nak beri balasan akhirat, Allah tak pernah kurangkan bahagian kita kat dunia. Kerana Allah, kita tengok akhirat tu lebih hebat. Yang dunia ni benda bukan hebat sangat. Yelah, kalau dapat pun akhir tinggal juga, mati. Tapi Allah tak akan abaikan keperluan dunia kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, siapa pun yang jaga akhirat, Allah tak pernah abaikan dunia dia. Dia tetap dapat dunia. Bukan lebih baik daripada orang yang fokus pada dunia. Jauh lebih baik, lebih tenang. Apa yang didapat dalam hal dunia berfungsi. Ada orang dapat benda dunia tapi tak berfungsi. Atau dia cuba buat benda-benda yang tak masuk akal. Ada seorang hamba Allah tu, dia gunting rambut dia. Untuk gunting rambut dia kena bayar $24,000 untuk gunting rambut dia sekali. Tukang gunting ni biasa dia gunting orang, dia ambil $40 je. Tapi untuk hamba Allah ni $24,000 dia charge. Kenapa? Itulah cara orang kaya berbelanja. Oleh kerana nak tunjuk dia ni tu, orang lain dapat khidmat cuma $40, dia $24,000 untuk potong rambut. Ni kena terbang khas daripada London pergi tempat ni, si fulan ni, maka gunting rambut $24,000. Luar biasa. Untuk potong rambut je saja. Tiap macam mana cara belanja dia mula berubah. Yang orang lain cuma oleh benda tu dengan nilai yang sedikit, dia terpaksa bayar nilai banyak sebab dia nak pertahankan dia punya kekayaan dia. Maka secara umumnya, tidak bagaimana Allah menjanjikan sesuatu yang menjadikan kita senantiasa berada dalam cahaya Allah. Dan yang kesembilan kata ulama, ialah taubat nasuha. Setiap kali seorang itu bertaubat, maka dia bersedia dengan cahaya Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang kalau taubat, kesungguhan dia dalam buat amal soleh lain macam. Kita dengar dia taubat tu sar panus. Yang dah lama baik itu masih lagi sah belakang tiang. Masih lagi. Dia tak kuat, memang tadi slow. Yang bertaubat ni, mungkin dia rasa menyesali tentang hidupnya selama ini. Dia terus duduk depan sekali. Dia terus belajar dengan bersungguh. Dia terus dapat ilmu lebih cepat daripada orang lain. Kenapa? Taubat yang sebenar menghasilkan cahaya. Maka dengan cepat dia dapat mengambil segala kebaikan akhirat. Akhirnya dengan mudah tuan-tuan dia boleh tinggalkan ahli maksiat. Orang taubat sungguh-sungguh ni, dia benar-benar mampu tinggalkan ahli maksiat. Dia mampu benar-benar tinggalkan semua perkara-perkara yang mungkar. Benar-benar. Dan di antara orang yang mendapat nur ialah orang yang ke-10, orang yang bersahabat dengan sahabat yang baik. Siapa pun yang bersahabat dengan sahabat yang baik, dia mendapat nur Allah. Yang kita dah baca hadis, humul ladzi la yashqa bihim jalisuhu. Inilah orang yang kalau dia duduk, dia tak pernah celaka bersama kaum itu. Dia ni tak okey, tapi dia duduk dengan orang baik-baik, dia juga akan diberi layanan baik oleh Allah dengan rahmatnya. Dia ni misal kata lara, dia pun duduk dalam majlis ni. Itu pun sebab dia nak teman kawan dia. Sebab kawan dia ajak ngetes tapi kena duduk sekejap majlis ni. Maka dia juga mendapat rahmat dan nur daripada Allah. Dia ampunkan dosanya, diberi rahmat. Seperti ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia ajak member dia, jom kita dengar kuliah sekali-sekali ya. Member dia, saya sibuk lah, saya pergi, tak sekali je dengar, tak apa. Dia pun tak apalah, malu sebab member ajak, dia pun pergi. Rupanya dia yang lekat member dia ajak pula lari, member dia pula hilang. Lihat bagaimana dek kan dia duduk tadi dapat keberkatan. Walau niat dia sebab malu ke kawan je, bukan apa. Tapi daripada situ Allah beri dia cahaya. Akhirnya dengan cahaya tadi dia dapat melihat kebaikan. Kemudian akhirnya Syekh Abdul Qadir kata, manusia ni ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala menjadikan petah lidahnya dan terang hatinya. Lidahnya petah bercakap, hatinya terang yang bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak pandai cakap tapi hatinya terang. Ni orang ni kalau kita suruh ceramah tak pandai tapi hati dia terang. Dan yang ketiga, itu pertama kedua semua orang bagus. Mudah-mudahan kita jadi salah seorangnya. Yang ketiga, orang yang petah bercakap tapi hati gelap, hati kaku. Ini kita tak nak. Kenapa? Ini munafik. Cakapnya Masya Allah petah. Dia boleh susun idea dia secara tasalsul, secara berantai, secara berepisod. Dia boleh susun dia bagaikan susunan tajuk seorang novelis terkenal.
Dia boleh menganyam kata-katanya, untaian kata-katanya bak mutiara yang tersusun kemas. Oh, sedap dia bercakap, tapi hatinya munafik. Hatinya tidak takut kerana Allah. Dia cuma menggunakan kata-katanya untuk mengangkat dirinya dan untuk memerangkap orang lain. Kononnya dengan kata-katanya untuk menginsafkan orang, rupanya tidak, sedikit pun tidak. Bukan itu tujuan dia. Supaya orang angkat dia sebagai orang yang itu dan ini. Akhirnya akhirat kelak, Rasulullah SAW cerita, masuk dalam neraka, duk heret, usuh perut. Lalu ahli neraka mengenalinya, bukankah kamu dulu yang suruh kami buat baik, cegah kami buat jahat? Lalu kata lelaki ini, memang betul. Aku suruh kamu buat baik, tapi aku pun tak buat. Aku larang kamu buat jahat, tapi aku buat. Inilah dia orang yang ilmunya tak beri manfaat, yang munafik. Dia mungkin saja berilmu, mungkin pintar bercakap, tapi hatinya kaku. Hatinya gelap. Bila hatinya gelap, maka apa yang dikatakan itu bukanlah peringatan untuk dirinya atau peringatan untuk orang lain, melainkan untuk dia mendapat habuan dunia. Ini disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, antara fitnah akhir zaman menjadikan agama untuk habuan dunia, bukan untuk diinsaf. Dia tak ke mana juga. Dia mungkin kelihatan di masjid waktu dia mengajar, waktu dia tak mengajar tak ada masjid dia, duduk rumah. Sebab dia tak beramal dengan ini. Dia sekadar menjadikan ilmunya sebagai persembahan, bagaikan badut-badut sarkas. Nampak menarik, namun dia kosong. Oleh sebab itu tuan-tuan, jadilah dua orang ni, yang petah berkata dan terang cahayanya, satu. Atau yang tak petah berkata tapi hati terang. Dengan bahasa lain, jadilah seorang yang menuntut ilmu atau seorang yang mengajar ilmu tapi kekal hati terang. Maka orang ini disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nasu sinfan, alimun atau muta'allimun. Manusia yang sebenar cuma dua golongan. Yang pertama orang alim sebenar, yang kedua orang yang belajar sebenar. Orang belajar ni lidahnya tak petah tapi hatinya terang sebab dia sentiasa belajar. Yang kedua ialah orang yang mengajar, lidahnya petah untuk menyampaikan maksud dan juga perintah Allah, dan hatinya terang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.